Malaysia merupakan sebuah negara mempunyai penduduk berbilang kaum. Walau bagaimanapun, terdapat jurang antara kaum yang telah memberi impak yang amat besar kepada pembangunan negara. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah jurang etnik di Malaysia. Antaranya ialah faktor kebudayaan, agama, amalan ekonomi yang berlainan dan sistem pendidikan yang berbeza. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ira Husna. Hai, Assalamualaikum. Saya Syamika Nabila. Assalamualaikum. Nama saya Najla Kardisha binti Omar Ali. Hai, saya Safura. Assalamualaikum. Saya Marahaini Nabila. Assalamualaikum. Nama diberi saya Safir. Hai, nama saya Sarah. Daripada kuliah ICOL. Daripada kuliah Enjin. ICOL. Daripada kuliah ICOL. Dari kuliah ICON. Daripada kuliah IITHS. Dari kuliah ICOL. Tahun kedua, semester kedua. Semester kedua, tahun kedua. Tahun kedua. Semester kedua. Semester 2 tahun Semester kedua tahun kedua. Tahun kedua dan semester kedua. Tahun kedua, semester kedua. Bagaimana kita tahu peranan agama itu sendiri sangat penting dalam memainkan peranan untuk mengatasi masalah jurang etnik. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahawa agama itu sendiri sangat penting untuk mengatasi masalah jurang etnik. Dan sebagai contoh, salah satunya peranan agama yang kita tahu iaitu agama sebagai sumber penyatuan. Tidak kira sama ada dari segi sudut agama Islam, Buddha dan juga berbagai-bagai jenis yang lain. Sebagai contoh, peranan agama dalam mengatasi masalah jurang etnik iaitu agama sebagai penyatuan yang mengandungi asas-asas hubungan etnik. Sebagai contoh, di dalam agama Islam yang dikenali sebagai Al-Tadamun, yang mana bermaksud jamin-menjamin di mana masyarakat itu perlulah saling tolong-menolong di antara satu sama lain walaupun berbeza agama. Yang kedua dikenali sebagai Al-Ukhuwah. Al-Ukhuwah ini disebut dan juga memberi maksud di mana seseorang itu perlulah menganggap orang lain ataupun tidak kira sama ada walaupun berbeza agama sebagai saudaranya sendiri. Ini adalah contoh-contoh di mana peranan agama sebagai yang boleh membanteras daripada berlakunya jurang di antara etnik itu sendiri. Peranan agama dalam penyatuan etnik adalah sangat penting kerana di Malaysia kita dapat melihat pelbagai etnik dan pelbagai agama yang merupakan satu keunikan, iaitu kita kena gunakan keunikan itu untuk mencapai pelbagai kejayaan. Kerana undang-undang kita dalam perlembagaan iaitu artikel 3 menyokong, walaupun agama Islam adalah agama rasmi, ia menyokong agama-agama lain untuk diamalkan. Jadi kita akan dapat melihat kebebasan beragama. Konsep Ramatan Alamin yang akan diamalkan di Malaysia adalah tidak tertumpu kepada agama Islam juga, tapi adalah untuk memberi kebaikan kepada agama lain. Jadi kita dapat melihat kebebasan beragama di Malaysia adalah satu penyatuan yang berbeza dan unik. Jadi kita kena gunakan keunikan ini untuk mencapai pelbagai lagi kejayaan pada masa hadapan. Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya ada pantun nak dikongsikan. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berlainan budaya bangsa, kerana menghibah hidup bersatu. Oleh itu, perbezaan latar belakang dan agama tidak menghalang kita untuk bersatu padu. Assalamualaikum. Agama sebagai bina moral. Apa? Okey. Agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral yang dinamik, juga menjadi pedoman bagi penganutnya untuk melayari bahtera hidup yang penuh spiritual untuk menjadi lebih bermakna. Menurut Weber, dengan adanya kod etika, Protestan dapat menyumbangkan kemakmuran ekonomi dan industri moden di England dan juga di Eropah Barat.
Kenapa? Kerana keadaan ini terjadi apabila mereka berpegang teguh dengan kod etika yang dinaikkan oleh Protestan, yang juga dikatakan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pembangunan rakyat Amerika Syarikat, yang ke arah mewujudkan peribadi yang tahan lasak, semangat daya usaha, kegiatan perusahaan dan kejayaan kewangan. Ini juga dapat dilihat dalam setiap agama di mana nilai moral yang baik sangat dititik beratkan. Sebagai contoh, agama Kristian berpegang teguh kepada nilai etika Protestan seperti pekerja kuat, menabung serta melabur, yang mana nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang sangat baik dan wajar dicontohi oleh agama-agama lain. Jadi ini dapat membuktikan bahawa agama bukan lagi satu jurang sosial yang akan menyebabkan berlakunya perpecahan antara kaum kerana terdapat perbezaan agama. Jadi akhir kata daripada saya, merah warnanya air delima, tertumpah sedikit di atas pelikat, dihapus semua jurang agama. Hidup muafakat, insya-Allah berkat. Peranan agama dalam penyatuan bangsa, dia macam ni. Saya ingat satu hadis ni, Rasulullah cakap, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Cakap kita sesama muslim ni, sesama mukmin tu ialah bersaudara. Jadi kita kena saling, kalau ada orang gaduh ke, kita kena jadi orang yang menyelesaikan pergaduhan tu. Jadi kalau kat Malaysia ni kita tengok, kita selalu dengar sana sini orang yang A cakap macam ni, B cakap macam ni, lepas tu bercanggah. Jadi peranan kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang penuh dengan patriotisme, kita kena ambil semangat hadis ni. Kita kena saling memperbaiki hubungan antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, penyatuan etnik dalam sesebuah kaum tidak hanya dikhususkan kepada agama Islam. Dalam agama Kristian juga, mereka menggunakan kitab Bible untuk sebagai rujukan penyatuan sesebuah etnik. Yang pertama, mereka mempunyai dua rukun khusus, iaitu cintailah Tuhanmu dengan seluruh jiwa ragamu, seperti kita juga mencintai Tuhan kita dengan seluruh jiwa raga kita, dan cintailah jiranmu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mereka mempunyai 4 prinsip utama yang sering ditekankan, iaitu yang pertama, Tuhan sebagai pencipta alam, dan mereka juga menggambarkan konsep Trinity, iaitu Bapa, Anak Tuhan dan Tuhan Holy Spirit. Yang kedua, mereka perlu mengikuti ajaran Jesus, iaitu perlu melayan semua orang dengan adil dan hidup dalam aman dan damai. Dan yang ketiga, mereka mempunyai mereka perlu nilai kebaikan dan keburukan mereka akan dinilai pada hari akhir kehidupan mereka. Jadi agama tidak akan mewujudkan jurang antara sesebuah etnik kerana rujukan yang mereka lihat tidak terlalu bercanggah seperti agama Islam dan agama Kristian. So sekarang kita dah tahu dah setiap agama ada peranan masing-masing. Setiap agama menyuruh kita untuk saling berinteraksi dengan satu sama lain, saling berbaik-baik. Tapi tak tahu tak, bukan itu yang realiti semasa. Macam mana dulu dekat Bosnia, dekat Croatia, semua etnik-etnik yang berbeza semua dibunuh beramai-ramai hanya disebabkan etnik mereka. Dekat Myanmar, macam mana Rohingya, mereka dihalau daripada negara mereka sendiri. Jadi, walaupun Myanmar ni ada pegangan agama yang kuat, tak semestinya mereka akan ikut semua benda yang agama ajar. Dan kita tahu macam mana sekarang baru-baru ni dekat China, etnik Uyghur di Xinjiang, yang mereka juga dilakukan sama seperti sejarah-sejarah dulu. Mereka dibunuh, bahkan mereka diajar supaya tidak lagi mengamalkan etnik mereka. Kalau mereka sekarang ni beragama Islam, kalau mereka berbahasa lain, mereka semua dihalau. Jadi, inilah realiti semasa. Walaupun ada agama yang menyarankan kita atau sentiasa menyuruh kita untuk berbaik-baik dengan etnik satu sama lain, bukan ini realiti yang berlaku. Sebab itulah tak guna
kalau agama kita salahkan benda lain,